Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tes suara. Kalau jelas boleh beritahu. Ini sudah jelas. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka yang menerima seruan rasul itu ada yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembarlah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Yang dihormati Yang Dipertua Badan Kebajikan Anak Selang Mesir, Ustaz Mujahid, seterusnya Raisah Barisan Pimpinan JKT, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, para penonton yang berada di masjid ataupun di mana juga lah anda berada. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Ilahi. Hari ini, malam ni kita dapat bersama-sama untuk menyambung semula pengajian kita dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Al-Fadhil Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung tajuk kita yang sebelum ni pada bab Al-Istishab. Bab Al-Istishab. Betul? Betul? Okey. Dan sebelum ni kita telah pergi tentang takrif jenis-jenisnya dan secara umum gambarannya lah, beserta contoh-contoh istishab. Jadi istishab ni apa? Istishab ni mudah cerita iaitu hukum yang disabitkan
hukum yang dengan sabitnya satu perkara ataupun ternafinya satu perkara itu pada zaman yang semasa atau masa yang akan datang, kerana sabit atau tidak sabitnya ia pada zaman yang sebelumnya, pada keadaan tidak ada dalil yang menyatakan perubahannya. Maksudnya kita mengekalkan hukum yang lama dan membawa hukum itu kekal pada waktu sekarang, ketika mana tak ada dalil yang menyatakan adakah hukum itu telah berubah ataupun tidak. Jadi kita dah bahas sebelum ni secara terperinci. Dan hari ini kita melihat bahagian pandangan ulama', insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Ara'ul ulama'i fihi aw hujjatihi. Pandangan para ulama berkenaan dengan istishab ataupun penghujahan istishab. Al-istishabu yu'malu bihi idza lam yujad dalilun akhar. Istishab ini diamalkan dengannya ketika mana jika tiada dalil yang lain. Ni kita dah cakap sebelum ni, istishab ni dia dalil yang terakhir. Setelah kita guna 10 dalil sebelum ni daripada Al-Quran, Sunnah, seterusnya sampai Sadu Zara'i, kita tak boleh nak guna semua dalil tu. Jadi tinggallah dalil terakhir ni untuk kita bergantung kepada dia untuk mengetahui hukum sesuatu hal tu. Jadi sebab tu dalam pentakrifan istishab ni antaranya dia menyebutkan ketika mana tiada dalil yang menyatakan bahawa ianya telah berubah, sama ada daripada dalil Al-Quran, dalil Sunnah, dalil Qiyas, dalil Uruf dan sebagainya. Ataupun termasuk juga dari dalil itu, iaitu bukti yang menunjukkan bahawa ianya telah berubah. Cuma nak ceritanya istishab ni dalil yang paling last lah yang digunakan. Itu permasalahan-permasalahan yang biasanya memang tidak ada nas yang jelas menyatakannya. Fahuwa akhiru madaril fatwa, maka dia adalah yang terakhir dalam lingkungan fatwa. Bagi fatwa memang kalau dah tak ada dalil apa pun semua, memang inilah istishab ni ataupun kaedah-kaedah yang dibina di atas istishab ni akan digunakan. Wa huwa al-hukmu ala syai'i bima kana thabitan lahu madama lam yakum dalilun yughayyiruhu. Dan dialah hukum ke atas sesuatu dengan apa yang padanya telah sabit, madama lam yakum, selagi mana tidak ada dalil yang mengubahnya. Fayahkumu bi baqa'i hayatil insani wa tasihhu tasarrufatuhu hatta yakumud dalilu ala wafatihi. Maka dihukumkan kekalnya hayat seorang insan itu, hidupnya seorang manusia itu, dan sah tasarrufat segala transaksinya ataupun perbuatan muamalatnya, sehinggalah ada dalil yang menyatakan bahawa dia telah wafat, dia telah mati. Jadi ini contohnya macam kes contoh senang cerita untuk bagi gambaran mudah dulu. Bila contoh suami keluar lepas maghrib, lepas tu tak balik-balik, tak ada tanda, WhatsApp benda semua tak ada, call benda semua tak ada, internet pun tak ada, tak on kan, one tick semua lama kan. Jadi tak tahu keadaan tu. Jadi selagi mana tidak ada dalil yang mengatakan bahawa suami itu telah wafat, maka dia hukumkan ke atas hidupnya ia. Jadi perbahasan ni dalam perbahasan al-mafqud. Siapa nak cari perbahasan ni, perbahasan al-mafqud ataupun al-ghaib.
orang-orang yang hilang ataupun orang-orang yang hilang lah. Kalau dalam negara kita sendiri, Malaysia, yang pernah berlaku isu sini MH370, betul tak? MH370 kan? Di MH370 ni dihukumkan, kes-kesnya dengan hukum hakam Al-Mafqud. Cumanya Al-Mafqud ni perbahasannya ada perbahasan panjang dia lah. Perbahasan panjang dia. Kalau hilang tu, sebahagian mazhab atau sebahagian ulama mazhab menyatakan bahawa untuk hukumkan dia mati, kena tunggu tanda tengok orang-orang yang sebaya dengan dia dah mati. Maksudnya istisab tu akan digunakan dulu. Selagi mana tidak ada tanda yang menyatakan ataupun tidak ada bukti yang menyatakan, dalil atau hujah yang mengatakan dia telah mati, maka hukumnya pada dia adalah hidup. Dia ni hidup. Jadi selama nak hukum dia hidup, sebab kalau kita kata nak dia hidup sedangkan dia hilang, tak ada kan, isterinya tu tak ada tempat bergantung. Contoh kalau yang dah berkahwin, anak tak ada bapa yang nak beri nafkah dan sebagainya, sejauh mana kan. Contoh dah berapa tahun kan, contohlah 2 tahun pun dah lama kan, setahun pun dah lama lah, berapa 2 bulan, sebulan pun dah kira lama dah, tak dengar khabar apa-apa kan. Jadi takkan nak biar begitu je kan, keluarga, anak isteri. Kalau dah lama sangat tu, lepas tu orang rasa macam tak dengar berita apa, nak masuk pun takkan nak masuk dalam keadaan tak tahu dia ni hidup atau mati kan. Jadi ulama bahas, antaranya pandangan mazhab, sebahagian mazhab Hanafi dan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan kalau nak sabitkan seseorang yang hilang itu mati, maka dilihat kepada orang-orang yang sebaya dengannya. Bila orang yang sebaya dengannya tu dah ramai yang mati, maka boleh hukumkan dia mati. Sebahagian yang lain perlu kata umurnya, ada yang kata 90 sampai 90. Umur dia kalau dah hilang tu dia dah 90 tahun ataupun 80 tahun ataupun 70 tahun. Ni khilaf lah. Maka boleh hukumkan mati. Yang kata 70 tahun tu berdasarkan hadis umat Nabi Muhammad ni umurnya 60 hingga 70 tahun. Bahasan panjangan dia lah. Cuma ala kulli hal disebutkan dalam pandangan tu, terutama dalam mazhab Hanafiyah, tergantung juga kepada qadhi untuk berijtihad memutuskan bahawa seorang ini telah mati atau tidak. Sebab hukum istishab, hukum asalnya dia hidup tu masih kekal. Kalau yang tadi tu yang ikut orang-orang sekeliling itu mati tu, itu maksudnya menggunakan hukum adat, hujah adat untuk menyatakan dia dah mati. Maksudnya hujah adat tu menjadikan dalil yang menyatakan bahawa hukum dia hidup ni telah berubah. Sebahagian yang lain perlu mengatakan, antaranya mazhab Malikiyah, bila seorang isteri tu mendapati bahawa suami dah hilang, dia kena pergi ke qadhi, ke hakim untuk menyatakan ataupun laporkan kehilangan suaminya. Lalu bila hakim berusaha untuk mencarinya, tak mendapati, lalu diberikan kepada perempuan itu 4 tahun. 4 tahun. Kalau lepas 4 tahun tak muncul-muncul juga suaminya, maka boleh berhak bagi qadhi untuk memfasahkan perkahwinan dia tadi. Lalu waktu tu iddah lah macam biasa, macam iddah macam kehilangan suami. Habis iddah, orang boleh masuk. Kalau hakikatnya MH370 tu dia tak boleh guna 4 tahun tu lah, ataupun ada sebahagian, ada perbahasan yang mengatakan 1 tahun lah paling sikit kan. Cuma kalau kita baca, kita nanti boleh buka dalam web fatwa fatwa kebangsaan berkenaan kes MH370 ni. Dia ada meletakkan guideline. Cuma akhirnya diserahkan juga kepada mahkamah dan tim pencarian
untuk mensabitkan bahawa dah boleh sabitkan mati atau tidak. Cuma dia letakkan pandangan, kalau ikutkan naik kapal terbang hilang situ tiba-tiba tu mati dah tu, tak dengar berapa hari mati dah tu. Walaupun pandangan tu tak ada dalam mana-mana pandangan ulama yang lama, ulama pandangan mazhab yang lama, maksudnya kalau seminggu tu dah tak muncul apa-apa tu, kira hilang lah tu kan. Kira mati lah tu. Namun dia ada tafsir dia. Antara disebutkan walaupun kita dah hukum dia mati tapi tak boleh, belum lagi solat, boleh solatkan solat jenazah gaib waktu tu lah. Antara yang lain, tak boleh lagi proses hukum makam berkenaan dengan orang mati. Contoh berkenaan dengan wasiat, berkenaan dengan harta pusaka dan sebagainya. Dan benda tu nanti dia akan ada sebut berkenaan perkara ni di belakang. Cuma nanti boleh baca lah fatwa tu. Mana tadi? Okey. Wa yahkumu bi baqa'iz zawjiyyati idza lam yahduth dalilun yadullu ala intihaiha. Dan dihukumkan kekalnya suatu perkahwinan itu sekiranya tidak ada dalil yang datang yang menunjukkan bahawa ianya telah tamat atau telah terpisah kahwinan itu. Ini sambungan daripada kes hidup ni tadi lah. Jadi sebab tu qadi boleh sabitkan fasah bila dah sabit kehilangan suami. Bila dah sabit kehilangan suami, qadi boleh sabitkan fasah. Dalam situasi kita hari ini, mahkamah syariah lah yang boleh sabitkan fasah bila sudah difailkan ataupun disabitkan bahawa suami itu telah mati dalam kes MH370 tadi. Cuma isu dia, kalau tiba-tiba suami datang balik macam ni, tiba-tiba isteri tu kat rumah kan, dia dah kahwin baru, lepas tu tengah-tengah solat maghrib bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Suami tiba masuk rumah kan, dia datang balik kan. Macam ni isu dia. Jadi benda tu dia berkhilaf. Sebahagian ulama kata yang dikekalkan itu suami yang lama, sebab dia tidak ada melafazkan apa-apa perceraian, tak ada apa-apa tanda punya ataupun lafaz yang boleh menceraikan dia. Dan sebahagian kata, penanya lain kata, yang dikekalkan itu adalah suami yang baru, sebab itu di bawah hukum qadi. Kalau nak bahasan detail boleh tengok dalam ni lah, pembahasan al-mafqud ataupun al-ghaib. Baik. Walil ulama'i fi hujjatil istishabi ara'un ahammuha ithnan. Dan pada ulama-ulama itu dalam penhujahan istishab ini pelbagai pandangan. Antara yang pentingnya adalah dua pandangan ni, iaitu pandangan apa? Pandangan sebahagian Hanafiyah dan juga jumhur. Qala mutaakhirul Hanafiyah, telah berkata ulama-ulama yang mutaakhirin di kalangan Hanafiyah, innal istishaba hujjatun lidaf'i wan nafyi. Sesungguhnya istishab itu merupakan hujah untuk dafa', untuk mempertahankan, dan juga penafian, untuk menafikan sesuatu. La lil itsbati wal istisqaqi, bukanlah untuk mengisbatkan sesuatu ataupun mendapatkan hak yang baru. Apa maksud dia istishab ni hujah untuk dafa', untuk pertahanan dan penafian, bukan untuk isbat dan istisqa'? Maksud dia annahu yasluhu hujjatan lidaf'i ma laysa bithabitin, iaitu
bahawasanya istishab ini sah ataupun relevan untuk dijadikan hujah untuk mempertahankan apa yang tidak sabit. Benda yang benda yang tak sabit, jika benda tu datang ataupun ada orang dakwa benda ni nak kena sabitkan pada satu isu ni, maka istishab ni boleh menjadi hujah untuk menolak persabitan yang baru itu ataupun dakwaan itu. La lisbatihi, bukan untuk mengisbatkan perkara yang tidak isbat tadi. Iaitu untuk mempertahankan daripada isbatan yang baru, bukan untuk mengisbatkan benda yang baru. Fahuwa yasluhu lianna yadfa'u bihi man idda'a taghayyuril hali. Maka ianya sah kerana ianya mempertahankan dengannya, iaitu dengan istishab tadi, daripada siapa yang mendakwa bahawa telah berubahnya hal, telah berubahnya keadaan, liibqa'il amri ala ma kana, kerana kekalnya satu perkara itu seperti mana ianya. Fala yuthbitu illa al-huquqis salbiyah. Jadi tadi dia cakap apa maksud mempertahankan hukum tu dan menolak isbat tu. Kalau ada seseorang yang mendakwa untuk mengisbatkan suatu hukum pada satu perkara itu, maka istishab ni dia menjadi hujah untuk mempertahankan asal ataupun hukum yang telah sedia pada perkara yang disuruh tadi, perkara yang didakwakan itu tadi. Fala yusbitu illa al-huquq salbiyah. Maka illa al-huquq salbiyah, maka tidak disabitkan kecuali hak-hak salbiyah. Maka tidak disabitkan kecuali hak-hak salbiyah, yakni negatif, hak negatif. Wala yasluhu li-ithbati haqqin jadidin muktasabin. Dan tidak sah untuk diisbatkan hak yang baru, jadi apa itu hak salbiyah? Hak salbiyah tu hak yang memang dah sedia, itu makruf bahawa itu adalah hak dia. Itu masuk hak salbiyah kat sini. Fala yasbitu illa al-huquq salbiyah. Contohlah kalau orang tu mati, kalau orang tu hilang, dia ni memang ada rumah, ada tanah, maka rumah dan tanah tu memang hak dia. Maka sabit kat atas dia hak itu, sebab memang itu hak dia. Hakikatnya itu mengekalkan hak yang sedia ada, kita tahu bahawa itu adalah hak dia. Adapun untuk mensabitkan hak-hak yang baru, contoh ketika waktu dia seorang tu hilang, dia ada anak, betul anaknya mati. Kalau kan bapak ni dia boleh mewarisi harta anak kan. Jadi dalam keadaan tu, bagi pendapat mutaakhirun di kalangan Hanafiah ni, itu dikira itu tak boleh, ataupun lelaki tadi tidak boleh mewarisi harta anak tu dalam keadaan dia tak ada. Sebab itu sebahagian daripada hukum salbiyah, namanya apa? Salbiyah negatif, ijabiyah. Hukum ijabiyah, iaitu mensabitkan hak yang baru. Hak salbiyah ni hak yang memang dah ada, dah diketahui itu milik dia. Falistishabu li bara'ati dhimmatin laisa bihujjatin li bara'atiha haqqan. Maka istishab itu adalah untuk mengekalkan, untuk melepaskan tanggungannya, bukanlah untuk menjadi hujah untuk melepaskan haknya. Bal yasluhu faqat limadafi'atil khasam alladhi yad'a syaghala hadhihi dhimmah biduni dalilin yathbutu da'wahu. Bahkan sah, boleh sah sahaja untuk
menjadi pertahanan ataupun mempertahankan pada suatu perselisihan, yang mana dalam perselisihan itu tadi menyeru ataupun istishab itu diseru untuk berfungsi, menjadi pertahanan bagi zimmah ini biduni dalilin yasbutu da'wahu, tanpa ada dalil yang mensabitkan seruan ataupun dakwaan satu pihak itu tadi. Wastishabul milkiyati athabitati bi 'aqdin sabiqin laisa hujjatan li baqa'il milkiyati. Dan istishab satu pemilikan yang sabit dengan akad yang lama bukanlah hujah untuk mengekalkan kepemilikan. Bal hujjatun lidaf'i da'wa may yad'iya zawalu hadhihi al-milkiyah. Bahkan istishab itu menjadi hujah untuk mempertahankan daripada dakwaan yang seseorang yang mendakwa hilangnya suatu pemilikan itu. Ini dalam kes mensabitkan pemilikan. Jadi dia kata dalam kes mensabitkan pemilikan ni, istishab ni dia bukan untuk mensabitkan pemilikan yang baru, tapi ketika mana ada dakwaan bahawa suatu pemilikan itu telah hilang, istishab ni dia menjadi dalil yang mempertahankan bahawa dakwaan itu tidak boleh dipakai selagi mana tak ada dalil. Duna yuqimad dalil alaihi, ketika mana dalam keadaan tidak ada dalil yang menyatakan telah zawalnya, telah hilangnya pemilikan ini. Wal khulasah, maka khulasahnya innal istishaba 'inda al-hanafiyyati la yasbutu hukman jadidan. Sungguh istishab di sisi Hanafiyah tidak mensabitkan hukum yang baru, walakin yastamirru bihi al-hukm al-thabitu bidalilihi ad-dal alaihi kal adamil asli atau al-ibahatil asliyah. Akan tetapi berjalan dengannya, yakni dengan istishab itu tadi, hukum yang sabit dengan dalilnya yang menunjukkan ke atasnya, seperti adamul asli. Adamul asli ni kita dah bincang sebelum ni, ataupun bahasa lain, istilah lainnya bara'ah al-asliyah ataupun bara'atul zimmah, tapi lebih tepat bara'ah asliyah lah. Tidak adanya tanggungan ataupun terlepas daripada tanggungan secara asalnya manusia itu. Awil ibahatul asliyati, ataupun keharusan yang asal, iaitu asal sesuatu itu adalah harus. Ini pun kita dah bincang sebelum ni. Jadi dia cakap apa tadi? Di sisi mutaakhirun, di kalangan ulama Hanafiyah ni, istishab ni dia tidak boleh mensabitkan hukum yang baru. Dia tak boleh mensabitkan hukum yang mendatang yang baru. Akan tetapi dia mengekalkan hukum yang telah sabit dengan dalilnya yang telah lama. Telah lama maksudnya sudah diketahui bahawa itu menjadi dalil bahawa perkara itu telah sabit. Contoh dalam pemilikan, kita dah tahu bahawa lelaki ni telah pernah berakad bahawa dia membeli rumah ni. Jadi pemilikan dia terhadap rumah tu kekal dalam keadaan dia mafkud tadi. Jadi orang yang nak dakwa rumah ni dah tak jadi milik orang ni sebab orang ni dah hilang kan. Jadi kena bagi rumah ni jadi harta waris ke apa kan. Tak boleh.
Sebab dia masih dalam keadaan istishab, dikekalkan bahawa dia ni hidup selagi mana tak ada dalil. Ai li ibqa'i ma kana ala ma kan, iaitu dengan mengekalkan, untuk mengekalkan sesuatu itu ke atas sesuatu itu, seperti mengekalkan sesuatu itu sebagaimana ia sedianya ia. La isbati ma lam yakun, bukan untuk mengisbatkan apa yang tidak berlaku. Baik, ini pandangan kumpulan yang pertama. Pandangan yang kedua, wa qala jumhurul malikiyati wa syafi'iyati wal hanabilati wa zahiriyati wa syi'ati. Jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, Zahiriyah, Syiah, dia kata apa? Al-istishabu hujjatun mutlaqan. Istishab tu merupakan hujah yang mutlak. Untuk apa? Untuk litakriril hukmi ats-tsabiti hatta yakumud dalilu ala taghyirihi. Untuk menetapkan suatu hukum yang sabit sehingga datangnya dalil yang menyatakan bahawa mengubah suatu hukum tadi. Fayasluhu lil istihqaqi kama yasluhu lid daf'i, maka sahlah ataupun bolehlah istishab ni dijadikan untuk lil istihqaq, untuk mensabitkan ataupun memberikan hak yang baru, seperti mana ianya sah untuk menjadi dafa', pertahanan ataupun mempertahankan hukum yang asal. Ai annahu yuthbita al-haqqain al-ijabi was-salbi, iaitu dia ni boleh boleh mensabitkan dua jenis hak, iaitu hak hukuk al-ijabi, al-hukuk al-ijabi, al-hukuk al-ijabiyah dan juga al-hukuk as-salbiyah. Kita dah sebut tadi, hukuk ijabi atau positif ni hak-hak yang mendatang. Adapun salbi ni hak-hak yang memang dah sedia dimaklumi bahawa itu adalah hak dia atau milik dia. Ma lam yakum dalilun mani'un minal istimrari, selagi mana tidak ada dalil yang datang yang menjadi penghalang daripada berjalannya hak-hak tadi ataupun hukum-hukum tadi. Wa tazhar samratul khilaf fi halil mafqud, maka disebut sini, disebut contohnya, jelas ataupun nampak, kita akan nampak kesan khilaf di antara mazhab jumhur dan juga Malikiyah ini, Malikiyah Hanafiyah ini tadi dalam kes mafqud. Dalam kes mafqud, apa efek bila dua pandangan ini berkhilaf pada boleh mensabitkan hukuk as-salbiyah ataupun tidak boleh mensabitkannya. Jadi tadi dia, dua mazhab ni dia bersepakat bahawa istishab ni adalah untuk mempertahankan, boleh digunakan untuk mempertahankan hak yang sedia ada atau mempertahankan hukum yang sedia ada. Tapi dia berkhilaf sama ada boleh mensabitkan hak yang baru ataupun mensabitkan hukum yang baru, ataupun disebutkan sebagai hukuk al-ijabiyah. Jadi kesan yang kita tengok di sini disebutkan dalam kes mafqud. Wa huwa alladhi ghaba an baladihi wa lam yu'raf athruhu, iaitu seorang yang telah ghaib, telah hilang daripada negaranya dan tidak diketahui asalnya, tidak diketahui kesan-kesan ataupun tanda-tandanya. Hilang, tak ada kesan. Contoh kalau dalam kes kapal terbang, hilang kapal terbang tu, lepas tu serik jumpa serpihan kapal terbang, itu lain cerita lah, ada kesan. Jumpa kapal terbang terjatuh ke apa semua kan, itu ada kesan. Tapi ni memang tak ada kesan apa-apa, jadi tak tahu. Itu kes mafqud.
Wa madhu ala dhalika zaman. Kemudian berlalu satu tempoh masa yang panjang. Fa innahu 'inda al-fariq عند الفريق الأولى أول لا تثبت له حقوق إيجابية كالإراث والوصية من غيره. Maka kes mafkud ni tadi di sisi kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan mutaakhir di kalangan Hanafiah yang tadi, la tasbutu lahu huquq ijabiyah, tidak mensabitkan padanya, iaitu pada orang yang mafkud ni tadi, hak-hak ijabiyah, hak-hak yang positif ataupun hak-hak yang mendatang, seperti pewarisan dan juga wasiat daripada orang lain. Pewarisan daripada, ataupun wasiat daripada orang lain. Maksudnya ketika dia mafkud, ketika dia hilang, macam itulah, anaknya mati, sepatutnya dia boleh mewarisi kalau dia dalam keadaan ada lah. Tapi bila dia mafkud, dia tidak boleh mewarisi. Ini pandangan sisi Hanafiah lah. Wa innama yahtafidhu faqat bil huquqis salbiyati. Adapun yang kekal, yang dijaga hanyalah hak-hak salbiahnya saja. Hak-hak yang salbiah yang dah tahu milik dia, rumah, tanah, ataupun harta-harta dia yang memang duit-duit dia dalam akaun dia tu, itu memang dikekalkan. Sisab tu mengekalkan hak tu terhadap diri dia ketika dalam keadaan mafkud, dalam keadaan hilang. Selagi mana tidak disabitkan matilah, ataupun ada dalil yang menunjukkan dia telah mati. Wahya baqa'u milkiyatihi ala dhimmatihi fi ma kana lahu qabla faqdahu qabla faqdihi. Iaitu mengekalkan pemilikannya di atas tanggungannya pada keadaannya yang sedia kala, sebelum seperti mana keadaannya sebelum dia hilang. Fala tuwazi'u tarakathu 'ala al-warthah. Maka tidak boleh ditauzik-tauzikkan ataupun diagih-agihkan peninggalannya di atas pewarisan. Wa tabqa zaujatihi 'ala 'ismatihi, dan kekallah isterinya ataupun kahwinannya itu seperti keadaan asalnya. Fatabqa hayatihi binisbatil li amwalihi wa zaujatihi faqat. Dan maka kekallah hayatnya itu dinisbahkan kepada harta-hartanya dan juga isterinya sahaja. Hatta yakumu dalil ala wafatihi aw yahkumul qadi bi wafatihi, sehinggalah datangnya dalil, bukti yang menunjukkan dia telah wafat, telah mati, ataupun qadi telah berhukum bahawa dia telah dengan kewafatannya ataupun dia telah mati. Walakinahu la yarithu min ghairi, akan tapi dia tidak mewarisi selain daripadanya, daripada orang lain lah. Wala yusbitu lahu al-haqqu fima yusalahu bihi, dan tidak mensabitkan dengannya suatu hak pun, pada perkara pada sesuatu yang telah diwasiatkan untuknya dengannya. Ai fala yurathu wala yarithu min ghairihi, iaitu dia tidak maka disebutkan sini khulasanya dia tidak diwarisi dan tidak pula dia mewarisi daripada orang lain. Maksudnya yang kekal tu hak salbiah tadi, benda-benda yang memang dah hak dia dikekalkan sebagai hak dia, tidak boleh ditauzik, tidak boleh hak dia tu diserahkan pada orang, itu tidak boleh diwarisilah. Wala yarithu, dan tidak boleh mewarisi
Kalau macam ada kes tadi, ada kes yang bila orang tu mati, dia nak bagi wasiat kepada orang yang mafkud ni, dia tidak boleh menerima wasiat itu selagi mana dalam keadaan mafkud, selagi mana tidak ada dalil yang menyatakan dia telah mati ataupun qadi telah menghukumkan dia mati. Ini kesan ataupun hasil daripada pandangan yang pertama tadi, iaitu di kalangan Hanafiyah. Wa amma 'indal fariq tsani, adapun di sisi kelompok yang kedua, iaitu jumhur ni tadi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, Syiah, fa innahu yatalaqqa huquqan min ghairihi. Maka dia kata kelompok yang kedua ini, orang yang mafkud ni tadi, sesungguhnya orang yang mafkud ni tadi berhak baginya hak-hak daripada orang yang lain. Maksudnya kalau yang pertama kata ijabiah tak boleh, yang kedua kata ijabiah ni boleh, maka dia berhak menerima hak-hak daripada orang lain. Contoh wasiat, kalau ada orang bagi kat dia time dia tengah mafkud tu, ataupun miras kalau orang yang mati tu anak dia ke ataupun bapa dia, ataupun yang dia berhak menerima miras lah dalam keadaan dia mafkud. Fayarithu min ghairihi wa tathbutu lahu alwasaya, maka dia ni boleh mewarisi daripada orang lain dalam keadaan dia mafkud tu, dan sabit untuknya suatu wasiat, istishaban li hayatihi, dengan bergantung atau berdiri pensabitan tadi di atas istishab, dikekalkan hukum hidupnya ia. Jadi hukum yang mafkud ni, yang kedua ni kata tasarruf hukuk ataupun untuk mensabitkan isbat satu hukuk tu samalah macam orang hidup. Samalah macam orang hidup. Boleh harta dia ni boleh diwariskan atau boleh ditauzik, dan dia ni boleh mewarisi. Silap maaf, dia ni dalam keadaan mafkud, dia boleh mewarisi kalau ada orang yang bagi harta pusaka kat dia ataupun bagi wasiat kat dia, tapi dia ni tidak boleh mewarisi. Dia tak boleh, harta dia tidak boleh diwariskan. Macam orang hidup, kalau nak wariskan ataupun nak tauzik harta dia, kena minta izin dia lah kan. Jadi dalam keadaan mafkud, macam nak minta izin dia, gitu. Wa tadhillu huququhu as-sabiqatu ala milkihi. Dan istishab ni dia menjadi payung ataupun yang menjadi penjaga kepada haknya yang sebelum ini, yang memang dah tahu itu pemilikannya. Fahum yahkumun bi baqa'i hayatihi wa bi atharihi kulliha muddatu faqriha ila ayas bita mautihi. Maka golongan yang kedua ini, mereka berhukumkan dengan kekalnya hayat orang itu tadi ataupun hidupnya orang itu tadi, dengan kesan-kesannya semua yang tadi disebutkan tadi, iaitu dia boleh dia kekal, hartanya kekal pada dia, iaitu hukuk-hukuk salbiah, dan juga harta-harta orang yang mewariskan pada dia ataupun harta-harta orang yang memberi wasiat kepada dia boleh disabitkan juga, iaitu hukuk al-ijabiyah, dalam keadaan tempoh dia sedang mafkud. Li'anna al-asla hayatihi, kerana yang asal itu adalah hidupnya dia. Li'anna al-asla hayatuhu, fayastashibu al-aslu hatta yazharu khilafuhu. Maka dikekalkan yang asal sehinggalah zahir, jelasnya yang berlawanan dengannya.
Maksudnya kekalkan yang asal tadi, hidupnya dia, sehinggalah ada yang tanda-tanda yang menzahirkan bahawa dia telah mati. Fahuwa yarithu wala yurathu. Ni kita sebut tadi. Dia ni boleh mewarisi tetapi tidak boleh diwarisi, ataupun dia tak boleh mewariskan. Dia tidak boleh mewariskan. Sebab kalau nak mewariskan, kena tunggu dia mati. Ataupun nak mentauzik harta-harta dia, kena minta izin dia. Tapi macam nak minta izin lah keadaan dia mafkud. Wa qala al-Hanabilah, adapun imam-imam dalam mazhab Hanabilah, dia kata apa? Yurathu wala yarithu ba'da madha 4 sanawatin. Ba'da madha 4 sanawatin min faqri. Imam-imam mazhab Hanabilah kata apa? Dia ni boleh mewariskan dan tidak boleh mewarisi selepas berlalunya tempoh 4 tahun mafkudnya dia. Jadi kalau mazhab Hanabilah kata, kalau dia dalam tempoh dia mafkud tu, tempoh dia hilang tu sebelum 4 tahun, dia ni boleh mewarisi, tapi dia tidak boleh mewariskan. Dia tak boleh mewariskan. Tapi lepas tempoh 4 tahun, dia ni boleh mewariskan dan tidak boleh mewarisi. Maksudnya lepas 4 tahun tu, hukum dia macam hukum orang mati lah. Maksudnya harta-harta dia kena ditauzik. Kalau ada orang yang wasiat kepada dia, dia tak boleh terima apa-apa lah, sebab dia hukumkan sebagai orang yang mati. Wa dalilu hadzal fariq qiyamul ijma' ala i'tibar al-istishabi fi kathirin min al-furu' al-fiqhiyyah. Dan dalil kumpulan-kumpulan ini menunjukkan bahawa mereka ni berijma' dalam atau di atas mengiktibar istishab itu dalam banyak furu' fiqh, seperti kabaqa'il wudu'i wal hadath wa zawjiyah wal milk ma'a wujudi syak fi rafi'iha. Seperti mengekalkan wudu' ataupun keadaan berhadas, ataupun sahnya perkahwinan, ataupun sabitnya pemilikan, bersama dengan wujudnya syak dalam mengangkatnya, ataupun asyak fi rafi'iha atau asyak fi izalatiha. Syak dalam mengangkat atau menyatakan bahawa hukum itu telah hilang. Wuduk tu dah batal belum? Hadas ni dah hadas, wuduk tu kekal lagi tak? Hadas ni dah hadas ke belum? Perkahwinan ni dah batal ke atau masih sah lagi? Milikan ni dah masih sabit ataupun telah hilang milikan. Dalam keadaan syak, maka dikekalkan hukum yang asal itu. Baik, kemudian masuk al-qawaidul fiqhiyatu al-mabniyatu ala al-istishabi. Kaedah-kaedah fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh yang terbina ataupun dibina di atas istishab. Banal ulama'u ala istishabi ba'dul qawaidi awil mabadi' asy-syar'iyyati wahya. Jadi dia kata, penulis kata, para ulama telah membina di atas dalil istishab ini sebahagian kaedah-kaedah ataupun prinsip-prinsip syarak, iaitu yang pertama, al-aslu baqa' makana ala makana. Asal sesuatu itu adalah kekal sesuatu ia seperti mana ianya, hatta yathbutu ma yaghayyiruhu, sehingga sabit sesuatu yang mengubahnya. Fal mafqud hayyun hatta yakumu dalil ala wafatihi, maka orang yang hilang itu dihukumkan sebagai hidup sehinggalah
ada dalil yang menyatakan kematiannya, ada bukti yang menyatakan dia telah mati. Fala yurathu maluhu bil ittifaq, maka hartanya itu tadi tidak boleh diwariskan secara sepakat. Wa yarithu min ghairihi 'indal jumhur, dan dia boleh mewarisi daripada orang lain di sisi jumhur. Wala yarithu 'indal hanafiyah, adapun di sisi hanafiyah dia tidak boleh mewarisi. Yang kedua, al-aslu fil asya'i al-ibahatu, asal pada sesuatu itu adalah harus. Ini kaedah yang kedua dibina atas istishab. Fa yahkumu bi sihhati kulli aqdin aw tasarrufin lam yarud fi syar'i ma yadullu ala fasadihi aw butlanihi. Maka dihukumkan sah dengan sah setiap akad ataupun transaksi itu yang mana tidak datang padanya syarak ataupun suatu dalil syarak yang menunjukkan bahawa ini telah fasad ataupun ini telah batal, atau batalnya tasarruf atau akad tadi. Wa kullu syai'in mubahin ma lam yadul asy-syar'u ala hazarihi. Dan semua perkara adalah wa kullu syai'in mubahun, semua perkara adalah harus selagi mana tidak ada dalil syarak yang menyatakan pengharamannya. Jadi sebab tu kita sebut sebelum ni, kalau orang kata nak kata suatu perkara yang asalnya harus, satu transaksi ataupun akad tu kalau ada orang nak kata satu transaksi ataupun akad tu tak sah ataupun batal, dia kena bawa dalil. Adapun orang yang membuat tu tidak tertanggung di atasnya suatu untuk bawa dalil, sebab al-aslu fil asya'i ibahah, dalam perkara muamalat. Walaupun begitu, kita perlu didik diri kita dan masyarakat, perlu terapkan kefahaman daripada masyarakat untuk melaksanakan atau membuat satu transaksi ataupun akad ataupun buat satu bentuk perniagaan yang baru, kena tahu dulu hukum hakamnya, walaupun asal satu tu harus. Kalau kita tak terapkan perkara ni kat masyarakat, maka akan bermudah-mudahlah masyarakat. Sedangkan pemilikan satu hukum tu bukan semata-mata harus atau haram, tapi kalau dah jatuh haram, dia ada kesan dia. Harta yang haram tu dia ada kesan dia. Selain daripada kesan-kesan terhadap kebegatan harta, dia ada kesan juga terhadap pemilikan bila orang mengambil perkara yang bukan milik dia. Sebab kalau transaksi yang batal, batal ni maksudnya ka'annahu lam yakun, seperti mana seolah-olah dia ni tak pernah berlaku. Jadi transaksi yang batal tu, pemilikan tu tidak berpindah. Jadi kalau dia mencuri, sebab tu batil, dia kena pulangkan balik apa yang curi. Kalau transaksi tu batil, pemilikan tidak pindah, jadi kena pulangkan harta yang diambil secara batil tu melalui akad yang batil ataupun tasarruf yang batil. Yang ketiga, al-aslu fi dhimmati al-bara'atu min at-taklifi wal huquqi. Asal pada suatu tanggungan itu adalah dia terlepas daripada taklif ataupun terlepas daripada hak. Ni bara'atu zimmah lah. Wa hadhihi hiya qa'idatu istishabil bara'ah. Dan ini adalah kaedah mengekalkan bara'ah, mengekalkan tiada tanggungan atau terlepas tanggungan. Fala yajuzu isbatu syai'in fi dhimmati syakhsin aw nisbati syai'in ila syakhsin illa bidalilin. Maka tidak boleh untuk mengisbatkan sesuatu pada tanggungan seseorang ataupun nisbahkan sesuatu kepada seseorang kecuali dengan dalil.
Yang keempat, al-yaqin la yazulu bisyak. Kaedah ni antara kaedah kubra yang terbina di atas dalil istishab. Ai la yarfa'u hukmuhu bitaraddud. Iaitu tidak la yurfa'u, tidak diangkat hukumnya dengan taraddud. Jadi sebab tu kalau kita cakap hidup kita ni untuk menetapkan hukum dia kena yakin ataupun ghalibuz zan. Kita tak boleh hidup dalam keadaan taraddud ataupun dalam keadaan syak. Kalau hidup kita semua dalam keadaan syak, taraddud, susah hidup kita. Faman tayaqqana al-wudu' wa syak fil hadath yahkumu bi baqa'i wudu'ihi 'inda al-jumhur ghairul malikiyati. Maka siapa yang yakin pada wuduknya dan syak pada hadasnya ataupun dia telah berhadas atau belum, maka dihukumkan kekal wuduknya di sisi jumhur selain daripada Malikiyah. Malikiyah kata kalau syak sini dia dikira telah berhadas. Wa man syakka fi at-tahir al-mughayyir lil ma'i hal huwa qalilun aw kathirun yahkumu bi baqa'i tuhuriyah. Dan siapa yang syak pada sesuatu yang telah suci yang berubah dengan airnya, hal huwa qalilun aw kathirun, adakah dia ni sesuatu yang mengubah ni yang banyak ataupun sikit, maka dikekalkan dengan kesuciannya. Sebab hukum asal air itu adalah suci. Contoh kalau dalam bilik air tiba-tiba kucing masuk kan. Kucing masuk, dia keluar balik. Jadi kita syak, kucing ni biasa masuk ni dia orang berak ke kencing ke tak tahu kan. Maka kita tak boleh, syak tu datang, kita tak boleh nak menyebabkan menghukumkan air ni dah tak suci lah, tak boleh. Melainkan ada dalil. Contoh masuk kuning semacam air ni kan, tu air ni berbau semacam, jadi tu boleh lah. Sebab itu dah kira zon yang ghalib, bukan lagi syak. Wa man akala akhiril lail wa syakka fi tulu'il fajr wa lam yatabayyan al-amr sahha saumuhu. Dan siapa yang makan di akhir malam dan syak pada bahawasanya telah datang fajar ataupun tidak, maksudnya subuh ni dah masuk subuh atau belum, dan walam yatabayyan al-amr, dan tidak ada perkara yang boleh memberitahu bahawa subuh telah datang pada dia, maka sah puasanya. Contoh dia bangun pagi. Biasalah bangun pagi ni bangun pagi ni nak sahur, mana ada orang sahur sahur siang-siang kan. Bangun pagi dia tengok gelap kan, rumah dia memang tertutup semua, peringkap semua tutup, langsir semua tutup kan, tengok gelap kan, buka lampu, pergi dapur, makan, tidur balik. Lepas tu rupanya tadi tu sebenarnya dah siang. Tapi dia tak ada benda yang menyatakan dia siang. Maka sah puasanya. Li'anna al-asla baqa'ul lail. Kerana asalnya yang yakin itu adalah bangunnya itu adalah waktu malam. Jadi yang dihukumkan bila bangun pagi itu, biasanya orang sahur bangun pagi itu, yang itu yang diistishabkan hukumnya. Wal fajru mashkuk. Adapun yang disyakkan itu adalah al-fajr. Adapun subuh itu yang disyakkan padanya. Amma law akala akhirin nahar bila ijtihadin wa syakka fi ghurubi syams. Adapun kalau seseorang itu dia makan di akhir siang
tanpa ijtihad dan dia syak dah matahari dah terbenam atau belum, batala saumhu, maka batallah puasanya. Ni kalau tadi isu sahur, ni isu nak buka puasa. Kalau dia tengok luar ni macam dah gelap-gelap kan, dah gelap-gelap ni, lepas tu dia pun makan je. Dia pun makan je. Rupanya waktu tu baru tengah hari, baru pukul 2. Dia tengok baru pukul 2. Yang gelap-gelap tu sebab mendung je kan. Maka batal puasanya. Sebab apa? Sebab li'anna al-asla baqa'un nahar. Kerana asalnya adalah, yang kekal itu adalah siang. Yang yakin tu, yang asal tu adalah siang waktu tu. Jadi kalau ikutkan hukum dalam puasa, selagi mana siang tak boleh buka puasa lah. Dah yakin malam baru boleh buka. Sebab tu tak boleh nak isu buka puasa ni tak boleh syak, kena yakin. Sebab kita nak buatkan benda yang membatalkan puasa kita, atau menamatkan puasa kita. Sebab tu kena yakin. Adapun kalau dia berijtihad, dia dah ijtihad, bukan ijtihad lah, maksudnya dia dah yakin, dia dah yakin, dia dah buka, dah sampai masuk waktu, rupanya tapi sebenarnya belum, itu dalam perbahasan lain lah. Itu dalam perbahasan lain, bukan dalam perbahasan istishab ni. Cuma kalau Syafi'iyah, batal jugalah. Sebab buka puasa tu dia dah berniatkan batalkan puasa dia. Buka puasa tu maksudnya dia dah niat untuk batalkan puasa dia. Maka terbatal kerana niat. Beza dengan orang yang tersilap, bukan tersilap, orang yang terlupa. Orang yang buka puasa kerana terlupa, bukan buka puasa, dia makan kerana terlupa. Dia makan kerana terlupa, dia sedang puasa itu, dia tidak berniat untuk membatalkan puasa dia. Ni di sisi Syafi'iyah lah. Tapi ada orang memang dia tersilap, tengok jam, tapi dia dah berniat untuk batalkan puasa dia, maka batal lah walaupun dia tersilap. Boleh buka atau ulang kaji balik lah dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Mana tadi? Li'anna al-asla baqa'un nahar fan-naharu mutayaqqan wal ghurubu mashkukun fihi. Kerana asalnya adalah kekalnya siang, dan siang ini adalah benda yang diyakini. Adapun terbenamnya matahari adalah perkara yang diragui. Sebab itu baru puasanya tadi. Wallahu ta'ala ala. Habis perbahasan tentang istishab. Lepas ni kita akan masuk sebelum kita masuk fasa yang kedua, iaitu hukum hakam syar'iyah ni, dia akan bahas pasal hukum hakim, mahkum bi, mahkum alaih. Lepas ni kita akan masuk ni lah. Cuma kita lepas ni untuk yang minggu depan nanti kita qada dulu yang terlepas tu, Ara'ul ulama fi saddi zara'i. Allah Ta'ala alam. Ada soalan? Ada Baik, kalau tak ada, insyaAllah kita bertemu di lain masa. Mana yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada diri anda sendiri. Hakikatnya kedua daripada Allah. Kalau ada kesalahan boleh tegurlah, ataupun apa-apa yang nak dibincangkan atau pertanyaan lepas ni boleh, tak ada masalah, kita bincang di luar. PM je, jangan segan silu. Aku lu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.